ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال صلى الله عليه وسلم. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, kita sambung kajian kita daripada Mukhtasar Sahih Al-Imam Al-Bukhari, ringkasan Sahih Al-Imam Al-Bukhari, di mana pada minggu yang lalu kita telah membahaskan ataupun kita dah masuk hadis yang pertama, kitab yang pertama dan bab yang pertama. Juga kita telah membaca matan hadis yang pertama dari sudut sanadnya, dan juga kita telah mengulas tentang pengertian niat, kemudian kewajiban ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, perbezaan antara niat dan juga ikhlas. Juga kita membawa kenyataan beberapa ulama-ulama salaf terdahulu, ulama-ulama terdahulu yang menyebut tentang kepentingan ikhlas. Antara yang terakhir yang kita sebut pada sesi yang lalu, perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, al-amalu bighairi al-ilm ataupun al-amalu bighairi ikhlasin wala iqtida'in kal-musafir yamla'u jarabahu ramlan yuthqiluhu wala yunfi'u. Maksudnya, amalan tanpa keikhlasan dan tanpa mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti seorang musafir yang mana dia mengisi bekasnya dipenuhi dengan pasir, memberatkan dia dan tidak memberi sebarang manfaat kepadanya dalam perjalanannya. Maka itu menggambarkan kepentingan ikhlas dan kepentingan mengikuti Nabi. Kemudian pada hari ini kita sambung sedikit lagi beberapa contoh daripada ilmuwan salaf terdahulu. Ini contoh ilmuwan salaf. Bila sebut salaf, siapa dia? Salaf siapa dia? Orang terdahulu. Siapa dia orang terdahulu tu? Sahabat Nabi, tabi'in. Ingat tiga ni. Sahabat Nabi, tabi'in. Jadi contoh keikhlasan para salaf, antaranya kita ambil satu tokoh ilmuwan, iaitu Ibrahim An-Nakha'i. Kata Al-Imam Ibn Al-Jawzi, kana Ibrahim An-Nakha'i idza qara'a fil mushaf fadakhala dakhilun ghattah. Ibrahim ini ketika mana dia baca Al-Quran, masuk saja orang dalam tempat dia membaca Al-Quran tu, dia lantas cepat-cepat menutup mushaf tersebut. Bukan pasal tak mau beramal, tetapi kerana dibimbangi muncul di sana perasaan riya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kala ada orang menggunakan dalil-dalil seperti ini untuk tidak mahu beramal. Dia kata sebab Satgi berasa riak, satgi berasa ujub,
Jadi takkanlah aku nak sembahyang depan orang kot. Takkanlah aku nak ni, tak payah nanti berasa sombong. Takkanlah aku nak pakai macam ni kot. Takkanlah aku nak ni macam ni kot. Dia memberi alasan-alasan yang sedemikian rupa untuk menidakkan amalan. Dia kata tengok, ini ulama besar, tokoh salaf besar, Ibrahim An-Nakha'i. Orang masuk kepada dia tengah baca Quran, dia tutup Al-Quran. Menggambarkan di sana betapa dia takut riya. Tuan-tuan, ini sikap seorang ulama. Bukan dia tak baca Quran, dia baca Quran. Dia beramal. Kita tak beramal, masalah satu. Dah lah belakang orang pun tak. Depan orang pun tak. Belakang orang pun tak. Jadi ini problem. Jadi sewajarnya apabila terlintas di dalam hati kita untuk beramal, melakukan sesuatu kebaikan, lakukanlah. Dan pada masa yang sama kita berusaha untuk kontrol. Sebab itu para ulama membicarakan, kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, bila dia cerita pasal perasaan riya yang muncul dalam jiwa seseorang ketika mana dia salat. Riya ni seperti kita sebut adalah syirik kecil. Tetapi kalau kita biarkan ia berterusan, amalan yang kita buat tu boleh jadi batal dan tak sah. Pasal apa? Lama kelamaan dia jadi buat kerana orang, bukan kerana Allah lagi dah. Sebab ikhlas ini adalah sesuatu yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat mardatillah, keridaan Allah. Tapi bila kita biar kita beramal, kita salat apa semua, kita biar hati kita tu kerana orang lain selain daripada Allah, maka amalan tersebut boleh jadi terbatal. Jadi Syekh Ibn Uthaymin dia ulas orang yang sedang salat contohnya. Tengah-tengah salat, Allahu Akbar, lepas tu ada orang masuk. Mula-mula dia solat lagu tu. Ada orang masuk, dia cekang sikit lah. Tak sikit, bagi kemas sikit. Lepas tu maksudnya dia berdiri, dia bagi tegak je lah. Ada orang polis dia panggil. Okey, jadi dia berdiri bagi tegak balik semua. Dia pun macam ni. Sebab apa? Sebab lintasan dalam hati dia, nak tunjuk salat yang baik pada orang ni. Kata Syekh, salat dia tak batal lagi. Tapi kalau dia israr ataupun dia istamarra alaih, dia berterusan melakukan perkara tersebut, perasaan tu terus sampai habis bayang, salat dia tak sah. Tapi kalau cepat-cepat dia praktikkan, contoh riya ni mai daripada syaitan lah, kacau hati kita. Dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dia ludah seolah-olah meludah di sebelah kiri 3 kali, terus balik. Tidak ada masalah, tidak perlu mengulangi semula solat dia. Adapun sekiranya dia membiarkan solat dia sampai habis, sebilangan besar daripada solat didirikan kerana orang lain, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka solat tersebut totally tidak sah. Jadi ini cara untuk kita nak fahami konsep riya di dalam solat. Cuma benda yang penting, tuan-tuan dan puan sekalian, benda ni perlu kepada latihan. Mana mungkin kita niat ikhlas tu terus ikhlas keseluruhannya. Sukar untuk kita dapat kawal dan kontrol niat kita dalam keadaan kita hidup bermasyarakat, dalam keadaan kita hidup dengan teman, kawan kita, jiran, pergi sembahyang jemaah di masjid dan sebagainya. Bukan kata tak boleh, mustahil, tetapi perlu kepada usaha dan latihan. Kita tak boleh lepas macam tu saja, dan kita tak boleh keterlaluan sampai tak mau buat benda baik di depan orang. Tentu kena ingat, mana kita nak letak hadis Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Maksudnya, barang siapa yang menunjuk contoh yang baik di dalam Islam, contoh yang baik di dalam Islam, kemudian orang tiru contoh kita tu, orang tu dapat ganjaran apa tidak? Dapat. Kita pun akan mendapat ganjaran yang sama seperti mana dia dapat, tanpa dikurangi sedikit pun pahala tersebut. Sebab apa? Sebab kita yang ajak dia. Sebab kita yang tunjuk contoh kepada dia. Dan hadis ini, antara sebab wurud dia, sebab Nabi SAW sebutkan hadis ini, datang seorang lelaki, dia bawa kurma satu talang. Dia letak kurma, kemudian sahabat-sahabat lain pakat main makan. Menunjukkan dia buat amalan tu depan orang, tidak? Tapi dia buat dengan ikhlas lah.
Maknanya dia telah melakukan sesuatu usaha. Berbeza dengan orang yang melampau-lampau dalam memahami isu ikhlas, dia kata tak boleh buat amalan baik depan orang. Buat amalan baik depan orang, sekali lagi. Ya. Nampak? Jadi kita kena berada di antara golongan-golongan pertengahan, wasatiyah. Wasatiyah ni bukan pada nama. Kita tak boleh duk kira pakai kita ni wasatiyah. Kita ni wasatiyah dan sebagainya. Wasatiyah perlu kepada berprinsip sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baru boleh dikategorikan sebagai wasatiyah. Wasatiyah tu bukan melihat kita berada di antara dua puak. Pandangan puak ni jadi pandangan apa ni? Dia bukan. Penilaian wasatiyah sesuai apa tidak dengan Quran dan Sunnah. Tak kira dia puak kecil ke puak besar. Kuantiti bukan ukuran dalam menentukan wasatiyahnya kelompok tersebut, wasatiyahnya pandangannya, wasatiyahnya ideologinya. Tak, bukan kelompok yang dikira, bukan majoriti yang dikira, bukan realiti yang dikira. Sebab benda realiti ni, saya tak sebut di sini pasal realiti ya. Tak kan? Pasal realiti ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Orang kita kan pada hari ni kan banyak sikit-sikit realiti kita, realiti pada hari ini rasional, realiti kita pada hari ini realiti zaman Nabi dulu lain, zaman kita ni lain. Tuan-tuan, kalau kita nak cerita realiti lah, Dajjal nanti, Dajjal yang akan datang suatu hari nanti, wallahu a'lam bila, na'udzubillah min, kita minta jauh, kita minta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita daripada fitnah dia, minta jauh daripada dia dan sebagainya, dan kuncu-kuncunya. Dia datang membawa realiti. Dia datang membawa syurga. Dia datang membawa neraka. Syurga dia bawa. Orang tengok dengan mata, wui, syurga. Orang tengok dengan mata, ini neraka. Orang tengok realiti yang dia buat, dia hidupkan manusia. Dia ambil seorang, dia putuskan dua, dia lempak separuh ke timur, lempak separuh ke barat, seru balik main. Realiti Dajjal buat, bukan benda khayalan, bukan benda tipu, realiti dia buat. Dia masuk ke satu kampung, dia hidupkan semua tanam-tanaman. Dia masuk ke satu kampung, dia musnahkan semua perniagaan, semua tanam-tanaman. Maksudnya dia bertindak sebagai perosak di atas muka bumi. Tapi dia merosakkan sesuatu yang tidak bersama-sama dengan dia. Yang bersama-sama dengan dia, dia berikan syurga. Realiti. Tapi realiti di sisi Allah, syurga Dajjal adalah neraka Allah. Neraka Dajjal adalah syurga Allah. Sebab tu kita jangan mudah tertipu dengan realiti. Realiti yang berada di hadapan kita tak semestinya betul. Sebab kata Allah di dalam Al-Quran, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan tu dia bagi perelok apa amalan hak kita buat. Jadi sebab tu bahasa apa saya nak buat? Dia memperindah bagi cantik apa yang kita buat. Amalan kita buat tu kita nampak lagu bagus, tapi sebenarnya tak bagus. Sebenarnya bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan prinsip-prinsip agama. Macam tu lah. Berzikir, menari, sama song, lompat lah semua pelit. Mereka melihat bahawasanya apa yang mereka lakukan itu adalah cara yang terbaik. Ini adalah cara yang terbaik bagi rasa semangat puas hati. Orang macam ni tak payah pergi gym dah. Kita jogging. Senang lah. Kita tengok mereka berzikir tu, habis zikir tu, kira turun kolesterol tu banyak. Kalori bakar kalori tu saya rasakan boleh 50% apa. Dengan cara mereka daripada senaman leher, pinggang, tangan semua ni, sekali dengan dia lompat lagi dengan senaman pernafasan, yoga pun kalah. Jadi mereka merasakan apa yang mereka buat itu adalah yang terbaik. Kata mereka dengan berdalilkan realiti. Aku berasa sihat,
aku berasa segar, tubuh badan berasa okey. Jangan, tak boleh. Kita bukan bergantung kepada hal-hal tersebut. Sebab tu bila orang duk pakai apa? Gelang besi tu, sesat. Orang jual gelang boleh dapat datuk. Tapi tak apalah. Dia gelang besi tu. Kan? Tapi tak apalah, ada rezeki dah kan. Jadi jual gelang tu tuan-tuan dan puan sekalian, orang pakai gelang tu, Allah berasa macam darah, berasa macam peraliran darah, bagui apa semua, berasa macam segar, berasa macam sihat. Kalau tanggalkan gelang tu saja, Allah berasa macam lemah tu dah. Realiti telah menipu dia. Jangan tertipu tuan-tuan dan puan sekalian. Kesihatan kita di atas muka bumi ni yang menentukan siapa dia. Allah Subhanahu wa taala, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, siapa yang sembuhkan? Allah. Innallaha khalaqa da'a wa dawa fatadawu wa la tatadawu biharam, kata Nabi. Sesungguhnya Allah lah yang mencipta penyakit dan Allah jugalah yang menciptakan ubat. Maka berubatlah. Jangan kamu berubat dengan benda-benda yang haram. Allah suruh kita berubat, berarti Allah Subhanahu wa taala membuka ruang untuk kita mencari, mengkaji, menganalisa hak mana satu ubat, hak mana satu bukan ubat. Tapi jangan berubat dengan benda-benda yang haram. Khususnya dia kata usaha, tetapi di sana wujud satu pergantungan kepada benda yang dilihat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menegur seorang sahabat yang mengikat satu gelang tembaga di tangan dia. Atas alasan apa? Benda tu mengurangkan kesakitan kulit dia. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia, pasal apa hang buat? Dia jawab kepada Nabi, sebab benda ni mengurangkan penyakit dia. Kata Nabi, hang buang lah ni juga. Tanggalkan sekarang juga. Kita pasal apa? Tanggalkan sekarang juga. Inzi'hal an, tanggalkan sekarang juga. Sesungguhnya kalau engkau mati dalam keadaan engkau memakai gelang ni, engkau akan berada dalam kerugian selama-lamanya. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian? Sebab cara dia mempercayai. Okey, sekarang ni ubat kita boleh buat analisa, kita boleh buat kajian. Ubat dia ada bahan-bahan dia dan sebagainya. Kajian, analisa, penelitian, doktor, pakar dan sebagainya. Sebab tu Nabi ada sebut dalam hadis yang jelas. Sesungguhnya man tatabbaba wala ya'lamu man tatabbaba wa laysa ma'ahu at-tibb fa 'alayhi dhamin. Barang sesiapa yang dia merawat orang tetapi pada masa yang sama dia tidak ada ilmu tentang at-tibb, kedoktoran, maka dia tidak akan terlepas daripada dhamin. Maksudnya menjamin orang tersebut. Maksudnya dia terhutang. Kalau dia buat salah, orang tu sakit, kalau orang tu terkena apa, dia kena tanggung semua, dia kena bayar semua dan dia akan dikenakan hukum. Berbeza dengan doktor yang ada kepakaran dalam bidang tersebut, medical, dia buat kajian, dia dapat kelulusan, dia ada sijil dan sebagainya, maknanya menunjukkan dia ada kepakaran. Kalau berlaku sesuatu kepada pesakit dia, dia tidak dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Sebab itu dah luar daripada bidang kuasa dia. Berbeza dengan orang hak tak ada sijil, hak tak pergi mengaji, potong orang tu kerat, orang ni jek kot tu. Ini problem. Jadi ini menunjukkan bahawasanya sesuatu itu berdasarkan kajian dan analisa. Gelang ni khilaf. Khilaf geng-geng ni. Hak geng buat gelang dia berkata bagus lah. Hak yang geng yang tak setuju, mereka juga ada analisa mereka. Mereka ada analisa mereka yang membuktikan bahawasanya gelang ni tidak memberi apa-apa kemanfaatan pun. Sebenarnya ia hanya terhasil daripada keyakinan. Benda ni Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dah bahaskan dah. Ataupun minta maaf, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia bahaskan tentang, dia panggil satu perkara yang terhasil kerana keyakinan. Benda-benda yang terhasil kerana keyakinan. Fitrah manusia ni bila dia yakin dengan sesuatu, benda tu jadi.
Dia yakin kata baik. Yakin kata makan ubat ni bagus. Benda tu sebenarnya psikologi saja. Macam orang kata minum Nescafe. Tak mengantuk. Mengantuk suruh betulah. Kita masa zaman apa ni, saya ingat lagi masa nak exam periksa kan. Habang lah kat mak, push kat Nescafe di sana mahal. Push kat Nescafe, mak kita pun hantar lah berkampit Nescafe. Terik inuan kan. Minum tu mengantuk sampai tular kat tidur lah. Tani pun kadang-kadang tu dia hanya psikologi je. Berbetulan apa tidak disesuaikan dengan keadaan seseorang. Ada orang tu yang dia jenis sesuai, ada orang tu yang jenis tak sesuai. Kalau tidak, tak ada lah alergi. Pagi orang ni makan boom, naik bengkak satu badan, udang. Ada orang makan udang tak ada masalah pun. Boleh makan balun udang ke apa ke, semua jenis makan lauk tak ada masalah. Kadang-kadang benda-benda ni dia kembali kepada manusia itu sendiri. Okey, jadi saya katakan tadi pergantungan. Bila orang tengok gelang, pakai gelang jadi, tak pakai gelang tak jadi. Jadi ini masalah dia. Ini dia telah tertipu dengan realiti dia. Sebab tu kita tak heran apabila datang orang menemui Nabi SAW tentang madu. Kan sahabat Nabi yang sakit perut, Nabi minta supaya dia makan madu. Kata Nabi yang minum madu. Kemudian dia balik-balik beberapa kali dia minum madu, masih duk sakit lagi. Dia mai jumpa Nabi, Rasulullah, aku dah minum banyak kali ni. Pasal apa pasal ni? Nabi kata, sadaqallah wa kadzaba batnak. Allah cakap benar, perut hang tu bohong. Maksudnya hanya dengan kata dekat madu tu. Madu tu Allah Subhanahu wa taala dah sebut tentang manfaat dia. Kita wajib beriman tentang manfaat madu tersebut. Cuma yang masalahnya adalah perut. Jadi ini cara yang Nabi SAW ajak dan didik kita. Kebenaran itu berada pada nas, dalil, bukan ke realiti. Kadang-kadang masalahnya bukan kita tidak menghormati realiti, kita perlu sesuaikan dengan realiti, tetapi kita kena realiti itu disesuaikan dengan agama, bukan agama itu nak disesuaikan dengan realiti. Maksud saya keutamaan dalam kita membicarakan soal-soal semasa, hendaklah kita meletakkan nas teratas, kemudian realiti itu disesuaikan dengan nas. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian jadi kita kesimpulan dalam contoh daripada salaf ni, bukan bererti kita tidak melakukan amal kebaikan di depan orang. Kita buat dalam usaha melatih diri kita, melatih hati kita, melatih niat kita agar kita lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di samping terus melakukan amal kebaikan. Wallahu a'lam. Seterusnya yang keempat, faedah daripada hadis ni iaitu tentang syarat-syarat penerimaan amalan. Kita sebut dah itu kan? Ada sebut lagi? Ayat akhir surah Al-Kahfi. Sebut dah? Belum lagi kan? Ayat akhir surah Faman kana yarju liqa rabbih. Oh, saya sebut dah. Oh, ni sebut dah ni. Okey. Saya sebut tentang syarat, dua syarat penerimaan amalan. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua ikuti Nabi, amalan salih. Yang diartikan dengan amalan salih adalah mengikuti petunjuk Nabi SAW, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Nyatakan dah kan dua-dua tu kan? Okey, cerita. Jadi jadikanlah kedua-dua syarat ini sebagai neraca ataupun sebagai timbangan untuk kita menentukan apakah amalan kita itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita tak tahu dah. Setidak-tidaknya kita dah tahu dah terma dan syarat dia tu, condition dia. Syarat-syarat nak diterima amalan yang ni, dan kita telah memenuhinya. Selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya, faedah yang kelima daripada hadis ini tentang at-talaffuz bin niyyah, iaitu melafazkan niat. Kita dah sebut dah sikit. Tempoh hari kita sebut tentang perbezaan antara lafaz niat dengan niat. Dah sebut dah? Sebut dah kan?
lafaz lain, niat lain. Niat ni dia tidak berayat. Dia tak ada struktur ayat, tak ada. Tata bahasa pun tak ada. Niat adalah lintasan hati. Melafazkan niat. Melafazkan niat. Ini yang diperselisihi oleh para ulama. Ada yang kata melafazkan niat ini satu bid'ah jika dikaitkan dengan ibadat. Ada kata melafazkan niat ini satu keharusan, mustahab, harus. Siapa nak lafaz, lafaz. Seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun yang mengatakan ianya bid'ah sebab dikaitkan dengan ibadat. Apabila mereka seolah-olah menetapkan lafaz niat itu sebahagian daripada ibadat. Sebab tu antara orang yang pada hari ini yang nak jawab, yang nak counter balik pandangan ulama yang mengatakan melafazkan niat ini bid'ah, kata mereka ia tak termasuk dalam ibadat. Dia di luar salat contohnya. Sebab kami berdiri bila berdiri tegak, kemudian usolli, kemudian baru mereka kata niat. Dia pelafaz untuk berniat, dan lafaz tersebut berada di luar daripada salat. Jadi itu adalah jawapan dan penjelasan mereka. Walau bagaimanapun saya katakan tadi, hal ini diperselisih oleh ahli ilmu, dan pandangan yang lebih tepat dalam isu ini adalah tidak ada di sana sesuatu yang disebut sebagai lafaz niat, kerana tidak ada penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau benda ni baik, nescaya para sahabat bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendahului kita dalam perlaksanaannya. Kembali kepada syarat penerimaan ataupun penolakan sesuatu amalan, hendaklah ikhlas dan hendaklah mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikhlas dalam berniat. Kedua, kita kena mencontohi Nabi dalam cara untuk kita berniat. Sesuai apa tidak cara kita berniat dengan cara yang diajar didik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian faedah yang ke-6, faedah yang ke-6 daripada hadis ini, sebahagian daripada para ulama, tuan-tuan, hadis ini sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, hadis ini dia sebahagian daripada hadis-hadis yang disebut oleh para ulama jawami'ul kalim. Jawami' al-kalim. Apa dia jawami' al-kalim ni? Iaitu luas pengertiannya, merangkumi segala sesuatu. Maksudnya luas, pengertiannya itu luas. Pada masa yang sama dia pendek aja. Ciri-ciri hadis yang jawami'ul kalim. Dia merangkumi banyak perkara, tapi dia pendek, ringkas. Dan ini adalah satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi. Yang mana Allah tak berikan kepada nabi-nabi sebelum daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kata Nabi, u'titu bi jawami'il kalim. Aku dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'ul kalim. Aku cakap pendek, makna dia luas. Sebab tu Nabi tak payah cakap banyak. Kita nak kena cakap banyak. Nabi cakap pendek-pendek baca pendek-pendek, tapi difahami dengan kefahaman yang meluas. Sebab tu hadis ni Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Setiap amalan berdasarkan niat. Nabi tak payah habaq dah nak buat apa. Nak ikhlas kena niat ikhlas. Nak mayang kena niat ikhlas. Nak menulis kena niat ikhlas. Nak buat apa, nak bersedekah kena niat ikhlas. Nak bayar zakat kena niat ikhlas. Nak ni. Semua nak kena niat ikhlas. Nabi tak payah habaq dah. Memadai Nabi sebut setiap amalan berasaskan niat. Dia bagi kategori hadis ini jawami'ul kalim. Di sana ada satu lagi hadis jawami'ul kalim juga yang boleh digandingkan dengan hadis ini, membentuk syarat penerimaan amalan. Hadis ni dikaitkan dengan amalan hati. Amalan hati, iaitu niat. Niat adalah amalan hati. Okey? Hati beramal ke tidak? Apa contoh amalan hati? Zikir adalah, okey, apabila ahlus sunnati wal jamaah, ni prinsip ahlus sunnati wal jamaah,
menyebut iman itu terdiri daripada perkataan dan perbuatan. Al-imanu qaulun wa amal, kata Al-Imam Al-Bukhari. Nanti kita akan jumpa. Bab tak lama nanti. Iman itu perkataan dan perbuatan. Okey, apa maksud perkataan dan perbuatan? Perkataan merujuk kepada dua perkara, perbuatan pun merujuk kepada dua perkara. Perkataan iaitu perkataan lisan dan perkataan hati. Hati juga berkata-kata seperti mengucap zikir dan sebagainya. Okey, mengucap hal-hal yang baik, bersangka baik pada orang. Itu perbuatan hati. Ataupun itu perkataan hati. Satu lagi perbuatan, perkataan settle perbuatan. Perbuatan juga terdiri daripada dua, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Jadi buat apa itu perbuatan hati? Hati ni buat apa? Banyak perbuatan hati ni. Cuba lagi. Sabar, dengki. Dengki perbuatan tak perbuatan jahat. Sabar, takut, mengharap, redha. Ini semua perbuatan hati yang baik. Kita mengharap sesuatu daripada Allah, perbuatan hati lah. Bahasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan hati. Benda ni semua Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dia kumpul dalam satu kitab, Tuhfatul Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah, yang membicarakan tentang amalan hati saja, yang membuktikan bahawasanya hati kita juga beramal. Dan bagaimana amalan hati? Itu kata beliau seperti bersabar, seperti redha, seperti tawakal, seperti berazam, kemudian seperti apa dia lagi? Melahirkan rasa ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada, yakin, ikhlas. Ini semua adalah amalan hati. Jadi digandingkan dengan satu hadis. Hadis ini kategori dia hadis amalan hati, batin. Digandingkan dengan satu lagi hadis yang membentuk dua syarat penerimaan amalan. Jadi amalan hati dalam kita nak beramal ni, amalan hati adalah salah satu elemen penting untuk menentukan sah apa tidak amalan tersebut. Yang kedua, amalan zahir. Hadis ni merujuk kepada amalan batin. Satu lagi hadis amalan zahir, iaitu di luar ni buat betul ke tidak, sesuai apa tidak dengan apa yang dia niatkan. Okey? Jadi datang di sana hadis yang akan kita baca nanti. Hadis yang terkenal, iaitu man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang buat perkara-perkara baru dalam agama kami yang bukan daripada agama kami, maka amalannya itu tertolak. Jadi ini yang memperlihatkan ataupun menunjukkan kepada kita bahawasanya amalan luaran ini juga ada keterikatan langsung dengan amalan batin. Hadis yang kedua ni pun merupakan salah satu daripada jawami'ul kalim. Nabi sebut pendek ya, tapi tolong faham ke semua. Jadi apa benda yang baru yang kita jangan pandai-pandai dok create. Dok create, cipta benda-benda yang baru dalam agama ni. Kemudian kita nak mendakwa buat benda ni dapat pahala, buat benda ni dapat ganjaran. Kemudian kita seru manusia beramal dengannya dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk dalam kategori yang disebut sebagai bid'ah. Bid'ah. Jadi kena hati-hati. Perkara ni mesti bersekali. Tak boleh diasingkan sama sekali. Mesti bersekali. Okey, itu faedah yang ke-6. Kemudian seterusnya, kalau kita lihat kembali kepada teks hadis ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nabi berada di atas mimbar. Nabi sebut tentang innamal a'malu binniyat. Setiap amalan berasaskan niat. Salah satu faedah penting yang jarang disebut, ini tulis ni tak ada dalam kitab-kitab, menunjukkan bahawasanya ketika mana berkhutbah itu dianjurkan kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dianjurkan kita membaca juga ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Bahkan dalam khutbah sendiri, Nabi pernah membaca surah Qaf sahaja. Baca surah Qaf saja daripada awal sampai habis khutbah. Lepas tu berhenti khutbah. Cuba try baca. Nak kena balik batu. Orang kata apa ni baca Quran, yang waktu khutbah Jumaat bukan baca Quran. Tapi Nabi pernah membaca berkhutbah dengan surah Qaf. Kerana isi kandungannya Nabi SAW baca dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengambil faedah. Menunjukkan ketika mana berkhutbah dianjurkan kita membaca Al-Quran dan dianjurkan kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian faedah yang seterusnya, kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi buat satu permisalan. Nabi buat satu permisalan dengan hijrah. Hijrah. Kata Nabi, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang aw ila imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Siapa-siapa yang hijrah dia kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu dikategorikan kerana Allah dan Rasul. Dan barang siapa hijrahnya itu kerana dunia ataupun kerana wanita yang ingin dia kahwini, maka dia akan dapat apa yang dia ingini. Okey, Nabi buat permisalan hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud hijrah? Hijrah ni maksud dia berpindah. Itu asal perkataan hijrah. Kata para ulama, hijrah ni al-intiqal min balad syirk ila balad Islam, ataupun al-intiqal min balad al-kufar ila balad muslimin. Berpindah daripada tempat negeri orang kafir kepada negeri Islam ataupun negara yang dipimpin oleh pemerintahan Islam. Itu maksud asal hijrah. Bagaimana pula tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Apa maksudnya? Nabi sebut dalam hadis, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maksudnya hijrah yang berlaku seperti mana hijrah Nabi, dari sudut kualitinya, dari sudut kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi dah yang macam tu. Dan secara khususnya di zaman Nabi nak dekat para sahabat, Mekah dah dibuka, hampa tak payah pergi mana lagi dah. Hampa mai duduk di sini. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah tak payah bimbang. Sebab apa? Sebab berhijrah ni kita tinggal kampung halaman kita. Sebab para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tinggal semua benda. Abdul Rahman bin Auf bilioner pada ketika tu tinggal kampung halaman dia. Pi berhijrah bersama-sama dengan Nabi. Semua sahabat-sahabat Nabi ni orang-orang yang berada, orang yang ada tanah, orang yang ada kekayaan, keluarga, tinggal semua sekali pergi ke Madinah bersama-sama dengan Nabi. Jadi bila pembukaan kota Mekah, depa ni balik, ada yang nak menetap di Mekah, kata Nabi SAW, tak payah berhijrah lepas ni, cukup duduk di sini. Sebab apa? Sebab Mekah kita kuasai. Itu secara khususnya. Adapun secara umumnya, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah dari sudut kualitinya, kesempurnaan hijrah tersebut. Apa yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak lagi dihadapi oleh manusia-manusia pada hari ini. Hampir-hampir sama ada, tapi dari sudut kualitinya tidak ada. Para Nabi dan para sahabat berhijrah dengan iman. Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in disiksa. Mereka mempertahankan akidah mereka, iman mereka. Kita pada hari ini disiksa, ditangkap kerana mempertahankan harta benda kita semata-mata. Kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana harta benda kita sanggup melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan dia. Kerana harta benda kita, minyak naik ke apa semua, kita marah. Bukan
bukan kata tak boleh marah ke tak boleh tak setuju. Tidak ada masalah untuk kita tak setuju. Bahkan benda ni dah jadi satu fitrah. Nabi dah sebut, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Sekiranya seseorang itu melihat daripada pemerintahnya sesuatu benda yang dia tak suka, maka dia kena bersabar. Jadi tidak ada lagi dugaan-dugaan seperti yang ditimpakan ke atas para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kita baru hanya kena sikit cek. Sikit cek tu sikit lah. Kan ada apa pun, tak ada apa. Tapi kita bertindak hari ini berlebih-lebihan, lebih daripada tindakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat di hari-hari ujian, depa mai tanya Nabi, apa problem, semua mai rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ambil contoh sahabat Nabi. Apa-apa problem tindakan yang kita nak buat, rujuk kepada Nabi dulu. Nabi dah tak ada, kita rujuk kepada nas-nas kalamullah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, juga hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jihad ini hukum dia, hijrah ni terbagi kepada dua hukumnya. Pertama wajib, dan yang kedua mustahab, yakni sunnah. Sunat. Hukum dia menjadi wajib berhijrah apabila seseorang muslim itu tidak mampu untuk mendirikan syariat dia di dalam negara tersebut. Dia sendiri tak mampu, dia dilarang daripada mendirikan syariat. Solat, orang tak bagi solat, tak boleh. Nak mempraktikan syiar-syiar Islam, nak bergembira pada hari raya, tak boleh, orang marah. Orang biak, apa dia, dari pusam Hindu, orang biak. Hari raya, orang tak bagi. Tutup jalan-jalan kan. Kita sepatutnya pi semayang raya jalan kaki. Tengok Hindu dia buat apa. Bawa tiap-tiap tahun tok kong dia buat pi jumpa suami lelaki bini terpisah, tiap-tiap tahun buat pi. Tak dapat anak sampai hari ni. Tapi dah dia bawa tu memang kepercayaan dia yang tu. Tu dia bawa jalan ramai-ramai apa semua. Kita syiar hari raya ni. Ni dah dekat nak puasa ni. Puasa cuti kan? Kelas kan? Tak cuti? Okey. Dia hari raya kita dianjurkan berjalan kaki ke musalla, kawasan tanah lapang. Dianjurkan kita solat di tanah lapang. Bila ni dah orang buat masjid, orang kata pula kami dah ada masjid dia elok, masjid banyak mahal, hampa nak bayang di tanah lapang. Tuan-tuan, masjid hampa hak mahal besar lagu mana pun, masjid Nabi yang murah, tiang apa pun tak ada, tiang pokok kurma gitu je. Masjid Nabi. Masjid hampa buat berapa ratus juta, puluh juta, bilion pun hampa buat masjid, pintu besar mana pun. Tuan-tuan dan puan sekalian, semayang di masjid hampa 27 kali ganda je. Semayang di masjid Nabi 10,000 kali ganda. Semayang di Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Tara semayang 10,000 kali ganda, Nabi kata tak payah kita semayang kat luar. 27 tak ada apa. Tak ada apa. Ha? Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Patutnya Nabi tinggalkan kelebihan bersolat di masjid dia yang 10,000, pi keluar bersolat di tanah lapang, berdekatan, berhampiran dengan masjid, bukannya jauh pun. Kumpul ramai-ramai situ. Sebab apa? Nabi abang liyashhadnal khair wa da'watal muslimin, agar dapat tengok kebaikan dan doa-doa orang Islam. Biar orang rasa syiar. Orang berjalan kaki dalam perjalanan tu melaungkan takbir. Kita nak buat tu, usaha nak buat tu betul dah, usaha nak buat tu, iaitu depa ada di negeri-negeri tertentu. Tak dia sebut dia sensitif. Depa ada buat ni bertakbir ke rumah.
Daripada lagi tradisi depa yang ada Malam-malam. malam-malam. Pi rumah ni hangpa siap ayam. Tu pulut udang ke sikit. Kawan ni laksa, kawan ni pindah no ramai-ramai syok lah budak-budak ni ramai-ramai ni. Pindah pergi takbir sampai di rumah tu takbir. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada persamaan dia tapi jauh berbeza sebenarnya. Apa yang Nabi buat, Nabi keluar di pagi hari. Nabi berjalan. Nabi melaungkan takbir. Takbir bermula di pagi hari. Itu masalah khilaf, nanti cerita lain lah. Sampai masa dia nanti. Cuma saya nak cerita ni, syiar Islam. Takbir ni syiar Islam. Bukan takbir masa, apa dia, kita nak takbir, takbir Akbar itu. Ini takbir raya. Takbir raya ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Takbir raya ni Nabi tak hadkan dia macam mana. Cuma datang petunjuk daripada sahabat. Daripada Nabi secara langsung macam ni takbir raya. Sadaqa wa'dah, nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Itu tak ada apa daripada Nabi. Daripada sahabat Nabi pun tak ada. Tak ada. Ringkas saja. Takbir daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana, Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takat tu saja. Tapi dah sat lagi kalau kita pi try test tengok dekat masjid tu cari pasal. Kita puang ni tak takbir macam Piramli. Ya Piramli takbir biar depa lah. Itu takbir zaman dulu. Kita takbir yang sesuai dengan petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini syiar yang sepatutnya dilaungkan di jalanan. Masa berjalan. Ni dak kita masa hari nak pagi raya tu buka kereta cari CD Sudirman. Pasang lagu Dendang Perantau. Bagi pagi raya. Jadi bagi-bagi raya. Jadi duk sedih bagi-bagi raya, Allah Akbar. Ni dengan anak ramai-ramai pakai duk nyanyi dalam kereta. Sepatutnya dalam kereta tu buka tingkap apa menjerit kuat-kuat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini didengari. Semua orang tahu. Kalau tak mampu kita nak jalan. Kalau mampu jalan, jalan sekeluarga bertakbir, kuatkan suara. Ini petunjuk contoh daripada Nabi. Sebab tu Nabi pergi jalan lain, Nabi balik khalafat tariq. Pergi jalan lain, Nabi balik jalan lain. Cuma hari raya Aidil Fitri, takbir itu selesai dengan selepas solat habis takbir. Okey, start solat aja habis dah takbir. Berbeza dengan hari raya Aidul Adha. Sampai hari yang ke hari tasyrik kita juga bertakbir memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jalan tu dalam erti kata kita ziarah orang. Sebab tu Nabi pergi jalan lain, Nabi balik jalan. Ini antara sunnah Nabi. Kalau kita duduk, katakanlah kita duduk di Shah Alam, keluarga kita, mak ayah kita di Taman Tun lah contohnya, kita nak main semayang di sini, lepas tu kita nak balik Shah Alam. Jadi ni mai ikut NKVE, saya pergi balik kot Federal Highway. Praktiklah sunnah-sunnah yang mudah. Tak payah buat apa pun, pilih jalan lain saja dalam kita nak pergi balik. Baik, ini adalah petunjuk Nabi SAW. Jadi ini syiar. Tapi kalau syiar macam ni tak boleh dibuat, nak sembahyang raya di tempat terbuka pun tak boleh, nak ni pun tak boleh, apa semua pun tak boleh, kita wajib berhijrah. Sedaya mampu kita. Sebab lah ni bukan senang. Lah ni semua nak kena ada pasport, nak kena ni macam-macam dan sebagainya. Visa, bukan senang. Jadi bila bukan senang, kena ada usaha apa tidak? Kena ada usaha. Usaha sedaya mampu kita. Sebab kita berada di negara-negara kawan-kawan kita. Ada sahabat saya mai daripada Belanda. Dia cari nama kita dalam internet, mana tak dia jumpa. Dia mai sampai ke Perlis. Mai daripada Belanda, mai 3 orang. Mai kami ni nak hijrah. Kami nak duduk sini nak buat apa? Kita tanya dia, kalau kita boleh bantu, kok ada sijil apa-apa ke? Boleh mengajak ke apa-apa? Tak ada apa sijil. Bahasa Inggeris dia pun tak apa betul. Kita pun bahasa Inggeris pun kalut juga. Jadi pimai. Dua-dua pening UI. Jalankan je. Tak ada apa. Tapi kita sembang jugalah, buka kamu, pegang kamu gitu. Tapi kita boleh faham apa kehendak dia tu apa semua. Dia mai di Perlis, kita letak di sini kesesuaian, lepas tu kita hantar pergi dekat kawan kita. Ada yang student Belanda yang ada di USM. Kawan saya sana, kita hantar pergi sana. Kita duduk di sana.
Jadi dia pun buat lah. Kawan ni dia pun tak ada apa-apa sijil pun. Ada takat diploma, ada sijil takat sekolah menengah depa saja. Tapi ada perasaan nak hijrah pasal apa? Nak praktik Islam secara terbuka tak boleh. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ni, Islam itu dituduh sebagai teroris. Dia pun nak taruh janggut. Dia pun nak berpakaian ala Islami. Tapi benda ni dipandang serong oleh sebahagian orang. Orang duk kutuk, dia pun tak tahan dengan tekanan-tekanan yang diberikan. Jadi bagi mereka keadaan sekarang wajib untuk mereka keluar berhijrah, dia pun mai cari. Beberapa bulan lepas tu pula mai pula lagi 2 orang laki bini. Laki bini mai juga. Mai cari pula di kampung. Tanya saya kata nak buat macam mana ni kalau laki bini payah sikit. Ini dia pernah bekerja dengan Amerika punya Pentagon. Dia pernah bekerja bahagian risikan, pakar dalam IT ni, ketenteraan ni. Kita dengar tu kita pun tak berani lah. Selagi ada apa-apa semua kan. Jadi kita kata macam ni lah. Kita kata tempat yang terbaik untuk anda, dia kata di Indonesia. Di Indonesia senang. Di Indonesia boleh pergi duduk di kampung-kampung apa semua. Ni adapun di Malaysia ni payah sikit dari sudut nak membentuk suasana. Lepas tu nak cari orang Belanda pula, aku nak pergi duduk di Penang. Duduk di Penang pun dengan suasana dia, dengan maksiat dia dan sebagainya. Jadi bi'ah salihah tu nak cari payah. Bi'ah salihah ni suasana yang mampu membantu dalam keadaan seorang manusia tu dia masih lagi dalam usaha nak memperkemaskinikan iman dia. Sebab tu dalam hadis yang pernah saya bacakan dulu, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Orang beriman, kata Nabi, orang beriman yang mencampuri manusia lebih baik dan bersabar dengan dugaan-dugaan yang manusia timpakan ke atas mereka lebih baik daripada orang beriman yang tidak mencampuri urusan manusia dan tidak mampu bersabar. Nabi sebut perkataan orang beriman. Kalau orang yang ada masalah iman dia lebih baik, dia elakkan, jauhkan diri daripada bi'ah, daripada suasana yang tidak baik dan tidak elok. Adapun orang yang mampu mengawal iman dia perlu mencampuri manusia dalam rangka untuk menyebar dakwah ataupun menyebarkan kefahaman Islam yang benar. Jadi kalau tak mampu menegakkan syiar Islam di negara, di tempat tumpah darah sendiri, maka wajib ketika itu seseorang itu keluar berhijrah. Tapi disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan dia. Kembali balik pada firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya mampumu, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beratkan ke atas manusia kecuali apa yang dia. Okey. Kemudian yang kedua, mustahab, iaitu dianjurkan. Hijrah itu dianjurkan. Satu sunat saja. Perkara sunat ni dalam bahasa Arab, dalam istilah ulama-ulama usul fiqh, sunat lain dengan sunnah. Kena faham ni lah. Walaupun dalam bahasa Arab sebutan dia sama, dia sunnah dengan sunnah ya. Tapi kita kena tekankan yang sunnah. Bukan tak boleh tekankan yang ni sunat, yang ni sunat. Kalau kita tekankan yang ni sunat, menyebabkan orang meninggalkan banyak perkara. Banyak orang tinggal. Dia kata tak apa, yang ni sunat je. Tapi kalau yang makruh, dia kata oh yang ni makruh, tak apa, boleh je buat. Khususnya bagi orang isap rokok. Dia kata rokok ni makruh je. Lepas tu dia boleh isap. Tapi bila ambil semayang, dia start basuh muka terus. Pasal apa? Basuh tangan, kumuk ni sunat je. Hak sunat hampir tinggal, hak makruh hampir buat. Sepatutnya benda tu kena terbalik. Perkara sunat dijelaskan oleh para ulama usul fiqh yang diertikan dengan sunat ni, dia panggil iaitu satu amalan yang mana orang yang melakukan dia mendapat ganjaran, meninggalkan amalan tersebut tidak mendapat apa-apa. Wala yu'aqibu tarikuh, yuthabu fa'iluh wala yu'aqibu tarikuh. Maksudnya orang yang buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Terbalik, makruh macam tu juga. Orang yang buat tak dapat pahala, tapi kalau tinggal dapat pahala.
Jadi sepatutnya kita kena faham konteks ni, benda ni kita kena faham. Jadi bila sebut sunat ni, kita kena ada usaha untuk buat. Iaitu bagi mana orang-orang yang mana dia mampu lagi untuk praktikkan syiar dia, tapi dia masih di bawah pemerintahan kufar. Dia mampu, dia diberi ruang untuk mempraktikkan syiar dia, syariat dia. Contoh macam di Thailand contoh. Pemerintahan kafir. Tetap ada tekanan dan susah payah kata yang diberikan kepada umat Islam. Susah, payah. Berurusan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, mereka mampu tak praktik agama mereka? Mampu. Secara terbuka. Masjid banyak di selatan Thai. Bahkan ada universiti Islam lagi, ada di sana. Tokoh-tokoh sunnah yang terkenal. Seperti Dr. Ismail Lutfi. Tokoh-tokoh ilmuwan lah yang menggerakkan dakwah harakah ni. Gerakan sunnah ni. Setidak-tidaknya ada beliau dan gerakan dan banyak lagi gerakan-gerakan lain yang mereka mempraktikkan. Mereka ada masjid sendiri, mereka ada universiti sendiri. Boleh syiar. Tapi kalau mereka berasa pemerintahan kafir, nak berurusan payah, susah dan sebagainya, sunat bagi mereka untuk berhijrah. Tak seperti orang yang wajib berhijrah yang ditekan kerana tak mampu untuk mempraktikkan syiar mereka. Itu secara ringkas dan gambarannya. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan hijrah ini seperti mana yang kita sebutkan tadi, bila Nabi sebut tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah, itu khusus untuk hijrah yang kualitinya sama seperti Nabi SAW. Adapun hijrah-hijrah lain, ia tak akan terputus, kerana kata Nabi SAW, la tanqati'u al-hijrata hatta tanqati'u at-taubah, wa la tanqati'u at-taubata hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Maksudnya hijrah itu tidak akan terputus sehingga terputusnya taubat. Dan tidaklah terputusnya taubat itu sehingga naiknya matahari daripada barat. Maksudnya hijrah itu berterusan sampai ke hari kiamat. Selama mana kita mampu berhijrah, berhijrahlah dengan syarat, cukup syarat-syarat hijrah tersebut. Adapun sekiranya kita berada menetap di tempat yang aman, bebas daripada gangguan dan sebagainya, maka sewajarnya kita berdiam di situ. Seperti mana yang kata Nabi kepada para sahabat, tak perlu lagi berhijrah selepas pembukaan kota Mekah, sebab Mekah dah aman. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya kita ambil faedah yang berapa seterusnya? Yang ke-9. Yang ke-9, apabila Nabi SAW gunakan kiasan hijrah ni, kita tengok dalam teks hadis kita, sesiapa yang hijrahnya, sebab hijrah ni satu benda yang besar, Nabi guna satu benda yang besar yang dipraktikkan oleh kebanyakan orang Islam di zaman Nabi dan disaksikan oleh kebanyakan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sama ada daripada golongan Ansar. Ansar dia sambut orang hijrah. Berarti dia saksi hijrah mereka ni. Susah, payah, tinggal anak bini, tinggal kata benda. Dengan orang Al-Muhajirun yang tinggalkan kaum keluarga mereka. Dan bersama golongan-golongan Arab Jahiliyah. Dan ada di kalangan para sahabat yang pada ketika itu masih belum memeluk Islam, menyaksikan betapa umat Islam ni keluar beramai-ramai tinggalkan Mekah. Walaupun secara berperingkat, mereka ni dah lari keluar semua. Lepas tu mereka masuk balik semua. Jadi hijrah satu contoh yang sangat besar di zaman Nabi yang nak dikaitkan dengan niat. Sebab tu ada di sana sebahagian daripada ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama mengaitkan peristiwa hijrah ni, hadis ini dengan peristiwa seorang lelaki yang berhijrah kerana seorang perempuan, Ummu Qais. Tetapi sebenarnya riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Jadi tak kira lah hadis ni sebab buruk dia tak jelas. Sebab apa Nabi sebut, wallahu a'lam. Yang penting bukan kerana perempuan ni, bukan kerana lelaki ni, Nabi sebut untuk umum. Sebab tak dinyatakan secara khusus. Kita kena ingat dalam teori ulum hadis dan teori usul tafsir, tak semua ayat Quran ada sebab nuzul dia. Begitu juga tak semua hadis ada sebab urut dia. Apa itu sebab nuzul dan sebab urut? Sebab nuzul ataupun sebab urut ni bererti
sebab pernyataan ataupun kenyataan sesuatu teks itu. Sebab turunnya ayat ni pasal apa sebab dia? Sebab Nabi sebut teks. Nabi sebut, Nabi innamal a'malu binniyat. Apa sebab Nabi sebut? Jika ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Walau bagaimanapun sebab nuzul ni dia memberi kesan, ataupun sebab wurud ni dia memberi kesan kepada hukum. Walau bagaimanapun kita kena ingat di sana ada asal umum. Al-ibrah bi'umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Ni kaedah dalam tafsir kalau kita mengaji. Pengajaran itu hendaklah kita petik daripada umum lafaz, umum teks, tanpa perlu melihat kepada sebab-sebab khusus diturunkan untuk siapa. Sebab tu yang boleh berlaku perselisihan dalam banyak bab, seperti hukum wanita menutup wajah secara keseluruhannya. Mereka menggunakan kaedah tersebut yang berpandangan wajah wanita adalah aurat, wajib tutup semua, kena pakai purdah. Ataupun dia pakai as-sadlu, sadal, bagi sidai. Sidai. Sebagai sidai mudah ingat sikit. Iaitu dia ambil kain hitam tu, dia letak daripada atas macam tu ke bawah. Ada orang pakai macam tu saja. Dia ada banyak, dia ada lisam yang tutup kat hidung ni, lepas tu yang bagi nampak dia punya hidung dia. Kan? Nampak macam tajam itu. Jadi dia tutup kat bawah ni. Style Arab. Cara Arab tutup kepala. Jadi dia pun berdalilkan hadis apa? Ayat apa? Ayat Quran. Ayat Quran yang di dalam Al-Quran yang kata Nabi untuk isteri-isteri Nabi. Ya. Untuk isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kata mereka, walaupun ayat tu untuk isteri-isteri Nabi, tetapi pengajarannya kita boleh petik secara menyeluruh. Berbeza dengan satu kelompok lagi, jumhur kebanyakan daripada ulama berpendapat bahawasanya ia adalah khusus sebab Nabi sebut secara jelas. Isteri Nabi lastunna, ataupun kamu semua ini tidak menyerupai sama seperti wanita-wanita lain. Bila kamu tak sama, tak serupa dengan wanita-wanita lain, di sana ada beberapa hukum hakam yang khusus untuk kamu sahaja. Sebab tu isteri Nabi selepas kewafatan Nabi, mereka tak boleh kahwin. Mereka ni kategori dia ummahatul mu'minin. Ini khusus untuk isteri-isteri Nabi. Nampak tuan-tuan sekalian? Jadi bererti juga dalam isu tutup semua ni juga khusus untuk isteri-isteri Nabi. Antara yang mempertahankan hal dan isu ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah. Hukum hakam yang berkaitan dengan aurat, tutup aurat wanita, pakaian, etika berpakaian wanita. Okey. Jadi itu cara kita nak ambil manfaat, nak ambil faedah. Begitu juga daripada hadis ni, iaitu sebab wurud dia tak jelas. Disebabkan hadis yang disandarkan kepada sebab wurud, sebab Nabi sebut ini merupakan hadis yang lemah. Hadis yang dhaif. Okay. Jadi Nabi kaitkan dengan hijrah kerana ia menggambarkan satu amalan yang besar yang disaksikan oleh semua orang. Jadi hijrah kita kena ikhlaskan diri. Nabi bagi contoh amalan yang semua orang buat, yang kebanyakan orang buat, tetap kena ikhlaskan diri kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kerana Rasul ni bukan kita niat kita buat pasal Nabi, tapi kita kena mencontohi Nabi. Bila sebut Allah dan Rasul, ikhlas hanya ke Allah saja. Kita tak boleh kata aku buat benda ni ikhlas kerana Rasulullah. Kita buat amalan kerana Allah. Yang digandingkan Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya, Allah tauhid, ikhlas. Rasul zahir. Bila sebut hijrah kerana Allah dan Rasul, bererti hijrah itu ikhlas kerana Allah dan mencontohi Nabi SAW. Itu maksud hijrah kerana Allah dan Rasul SAW. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian seterusnya kata Nabi SAW, faedah yang ke-10, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaih.
Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, tuan-tuan dan puan sekalian, ini Nabi SAW memohon ataupun meminta agar kita lebih berhati-hati dengan fitnah dunia. Fitnah dunia. Orang tua dulu ke kampung dia kata dunia. Fitnah dunia ni benda ni disebut banyak dalam banyak hadis. Ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ke atas manusia, di antara yang berat kepada manusia adalah fitnah di atas muka bumi dunia. Fitnah dunia yang disebut antara hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yushikul umamu an tada'a alaikum. Kemarin baru baca hadis tu. Kemarin saya baca. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qalu ya Rasulullah aw min qillatin nahnu yawma idzin. Qala bal antum kathir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Ya, cinta dunia dan takut mati. Kata Nabi di awal hadis, hampir-hampir saja kamu semua ni. Nabi kata dekat sahabat Nabi, bukan berarti Nabi tuduh sahabat Nabi. Nabi juga memaksudkan dengan perkataan tersebut, orang yang berusaha untuk jadi macam sahabat Nabi, berusaha untuk nak buat baik, tetap akan berhadapan dengan dugaan. Nampak? Itu maksud Nabi. Kalau sahabat Nabi yang sangat mulia kedudukan mereka berhadapan dengan dugaan besar ni, musuh-musuh besar ni, apatah lagi nangoi-nangoi lagu kita. Nangoi ni. Bahasa baku. Nangoi. Bahasa baku dalam kamu dewan. Tapi kena hati-hati sikit. Sebab pengertian dia berbeza berdasarkan negeri. Nangoi ni kalau di utara, nah abang kata budak-budak kecil, anak-anak hingusan, kanyak. Itu dah hingusan. Tapi kalau nangoi dalam kamus dewan, nangoi ni bukan belum balik, khinzir. Khinzir betina. Khinzir betina yang anak ramai. Tapi tu kena hati-hati. Saya tak masukkan yang tu. Saya masukkan dari sudut penggunaan dalam bahasa ni. Cuba kadang-kadang tu bahaya, terlupa, tercakap. Okey, apa yang saya nak cerita bukan bab tu. Babi anak ramai ni. Saya nak cerita lah ni. Isu dia bahawasanya kiasan kita dengan sahabat Nabi dari sudut kedudukan, dari sudut kemuliaan jelas jauh berbeza. Kalau generasi yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul pun, kata Nabi, hampa ni akan didatangi oleh siapa? Oleh golongan-golongan musuh-musuh Islam, yang mana mendatangi kalian seperti kalian mendatangi makanan yang sedang terhidang, dalam keadaan kalian lapar nak membuih. Lapar sangatlah. Lapar tu, tengok makanan terhidang tu, kira kita nak pergi makan lah. Itu musuh-musuh Islam datang nak serang Islam. Nabi letak sahabat Nabi, apatah lagi kita, kedudukan dan keadaan kita yang jauh lebih rendah daripada para sahabat ridwanullah alaihi. Sahabat Nabi tanya kat Nabi, ya Rasulullah, hari itu cara Nabi cerita tu menunjukkan seolah-olah sikit je orang Islam, sebab tu kena seram macam tu, sebab tu kena terpa, kena kerumun macam tu. Kata Nabi, tak, bal antum kathir, hampa banyak, ramai bukan sikit, banyak, tetapi hanya seperti buih di lautan. Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala cabut daripada hati golongan-golongan kufar ini, musuh-musuh kamu ini, perasaan hormat kepada kamu. Dan Allah campakkan ke dalam hati kamu penyakit yang disebut al-wahn. Al-wahn, wahan, penyakit wahan. Sahabat tanya, apa dia wahan ya Rasulullah? Kata Nabi, cinta dunia, takut mati.
cinta dunia mereka dan takut mati. Wahan, satu penyakit. Jadi Nabi SAW dah tahzir, Nabi memberi peringatan agar kita berhati-hati dengan fitnah dunia. Melalui hadis ini Nabi sebut dalam ayat yang lain, dalam kenyataan yang lain, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa-siapa yang hijrah dia kerana dunia, dia dapat. Macam orang cintakan dunia, dia dapat dunia, ada apa yang dia nak. Dia dapat semua apa yang dia nak. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia apa yang dia nak. Bertepatan dengan hadis ini, yusibuha, kata Nabi, dia akan dapat. Tapi apakah ganjaran Allah Subhanahu wa taala dia dapat? Apakah perkara yang kekal abadi dia dapat? Apakah tawaran-tawaran yang pasti dia dapat? Lah ni, saya bagi contoh mudah aja. Iklan KFC dalam TV. Tengok iklan, keluar ayam jenis baru, ayam goreng baru, atau perencah-perencah baru. Tengok Allah, dia golek tu lah. Terliak. Sedap sungguh. Tengok tu, tengok. Ish, lagi makan. Pipi makan haram tak sedap pun. Contoh. Tak sedap pun, tak kena. Tak sedap pun. Nampak macam sedap. Kadang-kadang kita pergi kat kedai makan ya. Adalah ni jenis mereka pandai. Mereka buat menu tu punyalah cantik. Dengan design dia buka-buka. Allah, sedap. Tengok tu dia buat besar tu, gambar tu dia berketui pula tu, dia sepuk UV. Design dia tu cantik, nampak makanan tu sedap. Main-main tak sedap, kecil je bekas tu. Kecil pada dalam gambar. Dia masalah dia, rasa pun tak sedap semua. Menunjukkan bahawasanya apa yang saya nak cerita lah ini tawaran manusia, ini advertising manusia buat yang belum tentu hebat, belum tentu sedap, belum tentu pasti kelazatannya. Tapi benda yang Allah tawarkan, syurga, pasti, kekal, abadi. Pasti pun tak kejar yang kekal. Kita duk kejar pada hari ini kekayaan, keduniaan. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita benda apa yang kekal kita guna? Tak ada satu pun yang kekal. Kukulah nak kata apa ni, jam, handphone cukuplah hari pertama ya. Tak boleh elok. Dah seminggu, 2 minggu. Lempak ke tu ya. Jatuh pun tak kisah. Hari pertama beli, cuba handphone jatuh tengok. Allah, sakit jiwa. Kereta bila dah start calak kiri kanan je, tak ada masalah, dah calak apa semua, no problem. Tapi kalau hari pertama beli balik senerih, calak. Apa perasaan? Tak ada benda yang kekal. Begitu juga kehidupan suami isteri, hari pertama, hari itu kedua boleh dah sayang-sayang. Hari mai 2-3 tahun mak hang pak hang. Aduh. Nak abang kata tak ada benda yang maksud kekal. Pakaian, suka beli baju ni pakai. Lah ni mana ada orang nak pakai baju tiap-tiap hari baju sama. Bahkan dia nak biar 3 bulan lepas tu pula baru ulang balik. Maknanya dia ada 90 pasang baju. Pasang dengan kasut yang lain. Tak, kalau orang tengok aku pakai kasut sama, mesti lain-lain. Dia penampilan tu penting. Dia pakai lain semua ni bersusun. Kasut tu berjenama daripada pavilion tu tingkat bawah sampai tingkat atas semua ada kedai. Jenama baju. Dia tahu semua dia pakai semua ada. Hari ni pakai yang ni, hari ni Prada, besok pergi Gucci, yang ni pergi rumah. Ilmu tahu. Saya bagi contoh. Tapi adakah semua benda ni kekal? Tak kekal. Jadi bila kehidupan kita pada hari ini bukan kekal pun, tak kekal, tak ada benda yang kekal pun. Tetapi ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kekal abadi. Syurga yang kekal abadi. Kenapa kita tak usaha mengejar sesuatu yang kekal abadi, melebihi mengejar sesuatu yang tak kekal? Hanya tanggungjawab kita atas dunia ni saja. Jadi ini satu muhasabah yang Nabi SAW berikan kepada kita di dalam hadis tentang niat ini, iaitu Nabi SAW mengingatkan kita supaya kita berhati-hati tentang fitnah dunia.
Begitu juga kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, "Inna mimma akhafu 'alaikum min ba'di ma yuftahu 'alaikum min zahratid dunya." Di antara benda yang aku takut ke atas kamu selepas daripada kewafatanku, iaitu sesuatu yang dibukakan kepadamu daripada bunga-bunga dunia. Selepas kewafatan Nabi, bunga-bunga dunia ini keindahan. Bunga dikaitkan dengan keindahan dalam bahasa Arab. Indah, benda elok, benda cantik. Jadi apa saja benda cantik datang selepas kewafatan Nabi SAW, Nabi tolong takut kat kita. Jadi bila Nabi yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling mentaati Allah pun takut, sewajarnya kita ni tuan-tuan dan puan sekalian, kena berusaha untuk meningkatkan perasaan dan ketakutan tersebut. Begitu juga kita lihat sedikit kenyataan ulama-ulama terdahulu seperti kata Al-Imam Ibnul Qayyim tentang dunia. Kata dia, ad-dunya kamra'atin baghi la tathbut ma'a zawjin innama tukhtabu al-azwaj liyastahsinu ilayha fala tarda illa bittiyatha. Kata dia, dunia ni sama seperti wanita-wanita yang curang, yang tak kekal bersama dengan suami dia. Sebaliknya, perkahwinan ini adalah bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan suami dan isteri, lelaki dan wanita. Tapi bila berlaku curang, apa faedah kahwin? Tak ada faedah kahwin. Kata Ibn Qayyim, tidaklah kamu, yakni Ibn Qayyim khusus pada lelaki, si suami, redha dengan isteri yang curang kepada kamu, melainkan kamu itu dayus. Laki dayus. Begitu juga seperti dunia. Dunia ibarat seorang wanita, kata Ibn Qayyim, yang curang. Jadi kalau kita redha dengan kecurangan ini, kita dayus. Dayus ini adalah manusia, lelaki, suami yang Allah Subhanahu wa ta'ala laknati dia. Dia redai isteri dia melakukan kemaksiatan, dia redai isteri dia melakukan kecurangan. Itu contoh gambaran yang diberikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Tuan-tuan dan puan sekalian, tetapi bukan bererti kita tinggalkan dunia. Tidak boleh berdunia. Maksudnya kita berada di atas muka bumi pada hari ini, bukan tak boleh kita nak pakai kereta, bukan tak boleh kita nak pakai perfume, bukan tak boleh kita nak pakai baju, nak pakai jam tangan, nak pakai beg tangan. Boleh, tak ada masalah. Pakailah apa yang kita nak pakai. Kembali pertama sekali, kembali kepada kemampuan kita. Ikut kemampuan. Nak pi buat loan, nak pi beli beg tangan LV. Tadi apa? Pi buat loan, nak buat pinjaman sama bank. Lalu tu orang tak beda beli. Beda-beda beli, takat-takat Borneo cukup lah. Tengok. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya bagi contoh lah yang tu. Sebab benda tu jelas. Sebab kadang-kadang semata-mata nak kepada gaya. Kadang-kadang kita berurusan siapa-siapa yang berniaga. Dalam perniagaan, orang nak tengok semua apa kita pakai dari atas sampai ke bawah. Orang nak tengok kita naik kereta apa. Kereta kencil. Projek apa orang buat? Dia tengok, ni beg tangan apa orang pakai? Dia tengok kiri kanan jenama kat mana? Dia nak tengok apa? Tapi itu adalah penilaian singkat manusia. Benda ni tak perlu semua pun dalam perniagaan awal. Dengan syarat dia berjaya berniaga, dia ada beg tangan Prada. Tak ada. Itu bukan syarat kejayaan dia. Syarat kejayaan amanah, ikhlas, bertanggungjawab, pandai mengurus perniagaan cukup. Nabi SAW tak perlu pun bermewah-mewahan. Bukan tak boleh, manusia boleh dengan kemampuan dia. Tuan-tuan, orang yang ada kemasukan, contoh sebulan 1 juta, tak apalah dia nak pakai kereta Bentley pun. No problem. Kalau gaji yang sebulan 3,500, berpada-padalah, kancil elok lah. Sesuai dengan sara hidup di KL. Kembali kepada kemampuan. Bukan tak boleh. Sebab tu, Al-Imam Al-Layth Ibn Sa'ad. Sebab kadang-kadang orang salah faham. Orang pergi rumah. Saya pernah jumpa dengan ada orang, dia main rumah. Ada
ada di pergi rumah seseorang hamba Allah ni. Hamba Allah ni buat rumah banglo, bukanlah besar mana pun, rumah batu. Rumah batu dalam kampung tu ada rumah batu, rumah dia. Jadi mai seorang hamba Allah ni, mai dia kata Allah sedihnya. Dia kata tak ada apa. Ya betul tu. Hei, Untung kan. itulah tu. Jantung kuat lah. Nampak teruk. Ha? Dia ada kaitan dengan lampu tu. Okey, tak nak buat. Jadi dengan apa saya kata tadi? Ya banglo. Dia pergi ke rumah kawan ni, dia kata Allah, dia kata sedihnya. Kawan ni tanya pasal apa sedih? Nabi duduk rumah pelepas taman saja. Rumah batu. Apa pasal macam ni? Al-Layth ibn Sa'ad, imam besar, bahkan ada mazhab dia sendiri. Imam yang terkenal, Al-Layth ibn Sa'ad, kata dia, ini hidup yang kurun kedua, ketiga hijrah. Kata beliau, apabila datang seorang lelaki kepada beliau berkata, ni pasti apa hang buat rumah besar sangat? Al-Layth ibn Sa'ad buat rumah besar. Apa kata dia? Mengapa engkau nak haramkan sesuatu yang Allah halalkan untuk aku? Ini aku beli dengan duit aku yang halal sendiri, aku nak buat rumah aku. Ikut sukalah. Berdasarkan kemampuan aku sendiri. Okay, jadi kita kena faham benda ni. Bukan bererti ada tak boleh pakai kereta, tak boleh pakai ni, kena duduk, kena pakai baju buruk, lebay buruk. Dah, kena penampilan kena ada. Kemarin baru kita duk cakap penampilan ulama-ulama hadis terdahulu, penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penampilan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cuba yang perfume yang Nabi pakai, perfume yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Bau wangi perfume Nabi tu, Nabi pakai daripada Madinah sampai ke Mekah. Lepas tawaf tu duk bau lagi. Jalan kaki juga bina kapal terbang. Wangi tak wangi? Tapi bau wangi, bau wangi lah. Wangian tu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Jadi lah ni nak cari perfume mana? RM15. Nak cari mana perfume RM15? Tak ada. Perfume ni harga dia semua. Hai, beratus. Yang ada you di toilet tu ada lah. Pakai takat-takat nak spray mandi tu, takat-takat sat. Boleh lah. Tapi tak kira lah apa jenis perfume ke, apa jenis atak ke, apa wangi saya nak abang bagi. Sekarang ni, kalau yang lagi wangi, tahan lagi lama, harga dia. Jadi bila orang nak ikut sunnah Nabi, nak cari yang ni, berdasarkan kemampuan dia lah. Dia mampu, dia beli. Walaupun benda tu, no problem. Yang tak mampu, tak mampu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita seimbangkan antara dunia dan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Lebih-lebih tak boleh. Seimbangkan sekadar kemampuan kita. Bukan bererti kita dilarang pakaian yang elok-elok, kita dilarang berhias, kita dilarang. Tak. Bukan seperti itu. Jadi itu kita kena faham daripada hadis. Saya habis lagi satu. Habis ni sikit. Habis bab ni kita habis settle. Perempuan, perfume asal wanita kata Nabi di dalam hadis, iaitu perfume yang ada padanya wangian tetapi tiada baunya. Ya. Perfume Nabi SAW, kata Nabi di dalam hadis, perfume bagi lelaki ada wangian tetapi tiada warnanya. Perfume bagi wanita ada warnanya, tiada baunya. Maksud tiada bau, kita boleh fahami bahawasanya ia tidak bau oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Lah ni jenis. Dulu zaman saya nak motor, dua tahun lepas. Dua tahun lepas saya nak motor macam tu. Ni kita berhenti kat traffic light. Berhenti kat traffic light. Traffic light hijau, orang perempuan lalu dengan motor dia. Bau ni. Bau wangi. Nak abang kata ni bau wangi apa? Follow me ke apa?
sekadar menghilangkan bau di badan dia, tak bau busuk dan sebagainya. Sebab apa tadi kita hidup dalam di negara kita dari sudut cuaca lain. Di Saudi cuaca dia lain, cuaca kering. Kita dia ada rutubah dipanggil, iaitu ada peluh. Bila ada peluh dia boleh mendatangkan bau badan. Jadi kita pakai wangian sekadar mampu untuk menghilangkan bau badan tersebut. Dan menunjukkan bahawasanya satu peluang diberikan kepada wanita, iaitu mereka harus berpakaian yang berwarna-warni. Boleh. Dalam hadis Nabi, isteri sekali dia pakai wangi, pakaian berwarna-warni. Laki tak boleh. Laki tak boleh pakai kuning, merah, campur semua tak boleh. Laki dia kena simple. Laki dia kena kosong. Warna-warni yang berlebih-lebihan tak boleh lagi. Laki kena elok. Tak, bukan kata ini. Maksudnya saya katakan di sini warna-warni yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan maksudnya sehingga menonjolkan dia tu lebih daripada orang lain. Jalan ke Bukit Bintang bukan tengok dia semua. Dah betul tak boleh. Jadi ini benda yang Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan, masing-masing ada kemudahan. Contoh lelaki nak pakai ihram punya lah payah. Perempuan pakai apa tak apa. Jadi ini semua Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kau ni Allah bagi kat sini sikit, Allah tarik yang ni sikit. Allah bagi yang ni sikit, Allah tarik yang ni sikit. Jadi ini satu keadilan. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kata perkataan dalam satu perkataan syair yang lain, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu hanya seketika, maka jadikanlah ia sebagai satu ketaatan. Maksudnya isi dunia yang seketika ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ada banyak lagi ni, kita tangguh lagi ya. Ada 3 perkara penting lagi tentang wanita, fitnah wanita, kemudian tentang cinta dunia, iaitu inginkan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Kemudian Nabi SAW juga berpesan tentang faedah-faedah berhijrah kepada negara-negara bukan Islam. Jadi ini ada perbincangan-perbincangan yang khusus yang saya rasakan boleh kita perbincangkan lagi dan kita ambil manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, sekarang ada apa soalan? Sebelum kita mati. Perkataan bukan hadis. Jadi seperti wanita yang curang kan? Soalan. Kenapa dia tak sebut lelaki curang kan? Dan dia bagi contoh saja. Boleh je kalau nak terbalikkan pun. Ini ada soalan di sini ya. Jika suami meninggal dunia semasa mengerjakan ibadah haji, bolehkah si isteri yang sedang dalam iddah boleh meneruskan ibadah haji beliau? Bolehkah beliau berulang-alik ke masjid untuk menunaikan solat? Solat apa ni? Solat ibadah di masjid. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, dia kena elak. Dia kena elakkan untuk keluar sebab dia dikategorikan dalam iddah untuk ke masjid berulang-alik dan sebagainya. Okay. Adapun pelaksanaan ibadah haji disempurnakan. Ibadah haji disempurnakan. Sebab yang tu wajib yang sedang dia laksanakan. Adapun pergi ke masjid ni bagi wanita adalah sunat, dan lebih baik solat bagi wanita itu adalah fi qa'ri baitiha, di hujung penjuru dalam bilik dia. Itu adalah tempat terbaik solat untuk wanita. Walau bagaimanapun kata Nabi di dalam hadis, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kamu larang wanita-wanita Allah itu untuk menghadiri rumah-rumah Allah. Jangan larang kalau mereka nak pergi, dengan syarat bebas daripada fitnah. Tapi tempat terbaik solat untuk wanita fi qa'ri baitiha, kata Nabi di dalam hadis. Ujung penjuru bilik dia. Cari penjuru dalam bilik mayang aja. Okey. Dia cerita ketika mana dia berada di sana dah. Dia perlu tamatkan haji dia, selesaikan haji dia, wajib, kemudian dia balik. Okey. Dalam keadaan tak ada mahram pula. Tak ada mahram ketika dia bermusafir. Sekarang ni benda ni berada di luar daripada kemampuan dia. Dia nak hadirkan mahram macam mana? Sedangkan dia sedang berada perlaksanaan ibadah haji dia. Dia duduk tengah buat dah. Jadi dia tak berhenti. Maka dia laksanakan saja, kemudian dia pulang. Keadaan kategori dia kategori yang darurat. Lagi soalan, adakah bismillah itu salah satu daripada ayat Al-Fatihah? Jika ia tidak dibaca, adakah solat itu sah? Jika imam tidak membaca Fatihah, adakah solat sah solat di sisi makmum? Dah sah solat si makmum. Tuan-tuan, Bismillah ni
adalah salah satu ayat daripada surah-surah di dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah. Yang lain-lain semua ada bismillah. Semua kena mulakan dengan bismillah. Melainkan kalau kita baca di pertengahan ayat, potongan ayat. Potongan ayat kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tanpa perlu kepada bismillah. Okay. Tapi kalau dalam solat baca terus je, tak ada a'udzubillah, tak ada bismillah. Sebab a'udzubillah kita dah baca di awal. Okey, kalau contoh habis surah Fatihah, amin. Lepas tu kita nak baca awal surah. Awal surah mesti dimulakan dengan bismillah. Okey. Kalau sekiranya kita nak baca tengah surah, tak ada a'udzubillah, tak ada bismillah. Pasal a'udzubillah kita dah baca sebelum Fatihah tadi. Okey. Tapi sekarang ni yang dibicarakan, apakah bismillah tu pelan ke kuat, tu satu soal lain. Soal baca, kena baca apa tidak bismillah? Bismillah tetap kena baca. Cuma yang diperselisihi pelan atau kuat. Diperlahankan atau diperkuatkan. Itu saja perselisihan dia. Adapun asal bismillah adalah salah satu daripada ayat-ayat Quran. Cuma benda ni khilaf. Khilaf ulama-ulama yang mana mereka ini khusus dalam ilmu dipanggil fawasil. Ilmu fawasil khusus dalam ulum Quran, dia ada satu ilmu dia panggil fawasil, iaitu ilmu mengira ayat-ayat Quran. Tuan-tuan, ayat Quran ni yang kita baca ni, yang ada di sisi kita ni, berhenti wakaf dia, semua ni apa semua. Semua ni ada khilaf. Ada orang berhenti kat sini, ada ulama Basri berhenti kat sini, ulama Kufi berhenti kat sini, ulama ni berhenti kat sini, berdasarkan ijtihad dan cara susunan ayat masing-masing. Nak titik itu nak bubuh kat mana? Okey. Jadi begitu juga kiraan surah Fatihah. Bila kata Allah Subhanahu wa taala sab'ul mathani, 7 ayat. 7 ayat ni mula daripada mana? Adakah bismillah? Kalau nak ikut kita kira daripada bismillah. Ada kata tak, mula daripada alhamdulillah alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna siratal ladzina an'amta 'alaihim. Situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kata mereka 7 ayat tidak termasuk bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah. Tetapi yang rajihnya sebelum baca Al-Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu yang sepatutnya kita baca. Di permulaan salat. Selepas membaca doa istiftah. Baca perlahan sekali je. Itu kena baca tu. Okey. Soalan kita soalan, adakah difahamkan mengikut mazhab Syafi'i menggerakkan anggota lebih daripada 3 kali membatalkan solat? Adakah ini bermakna kita yang menjadi makmum kepada imam di masjid yang suka membetulkan jubah, imam suka betulkan jubah, solat kita terbatal. Dan di Mekah kita bersolat secara bersendirian selepas tu. Kan imam di Mekah khususnya dia tarik dia nak jaga serban tu tengah tu nak bagi betul. Lagi orang tengok imam herak itu malu. Betul dengan jubah dia. Tuan-tuan, masa ni kita kena tahu. Asalnya Nabi SAW pernah tegur seorang sahabat. Seorang sahabat yang dia bergerak dalam solat. Pergerakan yang mana pergerakan yang tak diperlukan. Yang disebut di dalam hadis sebagai al-abath. Abath ni benda tak perlu. Sebab tu kata Nabi, awak hang ni ka'adna bil khail, macam ekor kuda. Ekor kuda ni buat apa? Perlu ke tidak dia bergerak? Tapi ada ekor kuda yang tak bergerak, kuda kepang. Kecuali orang gerakkan dia. Saja lawak. Jadi ni ekor kuda ni memang dia saja gerak aja. Nabi bagi permisalan tersebut. Nabi kata apa yang ada bergerak? Benda yang tak perlu bergerak. Tapi kalau benda tu perlu bergerak, perlu digerakkan. Contoh gatal. Gatal tengah belakang. Takkanlah nak angkat satu. Jenuh lagu tu. Tarik pergi kat mana? Kok sini ke? Tarik ke mana? Ikut suka kita, tak ada masalah. Kadang-kadang orang dia gerakkan tu, dia tolak. Pasal dia takut 3 gerakan. Tapi yang pandai, yang peliknya, dia kata bila sampai kat tempat gatal tu, hang boleh buat macam tadi. Yang ni memang pelik. Macam mana? Okey, kalau beringui harus kita mengambil tisu. Bahkan kalau zaman Nabi SAW, Nabi SAW menggunakan hujung serban Nabi.
Hujung serban Nabi ambil. Ya. Harus kita nak, kalau orang yang batuk ke tengah ni, kau nak tahan penuh elok mulut Nabi. Tak nak baca, kacau dulu tu. Pergerakan ni dalam solat boleh kita bergerak sekadar yang kita perlu. Perlu ya. Ada binatang ke apa ke, ada benda-benda yang ni, cuba tengok Nabi bergerak macam mana. Apabila kambing nak lalu depan Nabi, kambing nak lalu, Nabi jalan ke depan. Kita yang bela kucing banyak. Kucing ramai daripada anak lagi. Ada kucing bawal, ada orang bela Nabi sampai 26 ekor. Bagus ada kucing, bagus. Ha? Itu sunnah. Tapi kucing, bila kucing dah banyak ni, mai masuk bilik kerabat kau nu, lalu depan sembahyang. Nabi, kambing pun Nabi tak bagi lalu. Haiwan yang tak berakal, haiwan tak berakal pun Nabi tak bagi lalu. Nabi, bagaimana cara Nabi buat? Nabi berjalan sampai merapatkan perut dan badan Nabi ke dinding. Kambing tu lalu ikut belakang. Ini bergerak untuk keperluan. Tak ada masalah. Tapi jangan bergerak pergi jawab telefon. Kalau ibu aku tengah sayang. Tak boleh. Kalau kita rasa pandai kan kita tak on kipas, kata lah. Boleh tak? Kita dah start, kita tak rasa pandai. Boleh tengok tepi kita. Kalau rasa panas tu yang memudaratkan kita, yang menyebabkan kita kalau panas jenis pitam, jenis pingsan, kalau tak sampai ke tahap tu tak maknanya tak diperlukan pun. Tak diperlukan. Saya katakan pergerakan yang memang diperlukan, tanpa perlu dikira kepada gerakan. Kalau tidak, tak adil lah kalau orang tu dia jenis kulit dia penyakit gatal. Nak buat macam mana? Nak tahan macam mana, tuan-tuan? Kita yang tak gatal ni pun, bukan yang tak gatal ni pun, duduk saja-saja, tak garu pun. Bila start semayang, dia gatal kot tu, gatal kot ni. Apatah lagi orang yang memang dia jenis gatal dah. Masa semayang tu lagi dia gatal tu ni. Jadi nak buat macam mana benda ni? Jadi tidak adil kalau sekiranya 3 pergerakan batas semayang. Jenuh dia habis dunia tadi. Habis nak habis tu semayang jenuh. Jadi benda ni pergerakan berdasarkan keperluan. Sebab itu dia tak boleh kasratul abas. Banyak pergerakan yang tak diperlukan. Seperti kata Nabi, permisalan Nabi bagi tadi cukup cantik. Seperti ekor kuda. Jadi kita yang tahu kemampuan kita, saya tak boleh kata hendaklah berapa kali ya. Hendaklah berapa kali sebab kita tak tahu kemampuan masing-masing. Mampu kontrol gatal tak mampu. Ada orang dia tak heran dia boleh duduk. Seperti mana tentera boleh, orang yang boleh berdiri itu. Boleh berdiri tegak, tak ada apa, mai apa pun, orang buat apa pun dia tak boleh elok. Agak. Di London lah. Dia pakai topi panjang. Tapi kalau kita boleh buat itu. Jadi perbezaan manusia berdasarkan kemampuan. Nabi SAW, kita ketika salat, benda ni berlaku di zaman Nabi, di zaman para sahabat. Banyak contoh-contoh dan hadis-hadis dia. Harus kalau sekiranya perlu, orang yang nak masuk tu perlu, harus kita buka dengan syarat berdekatan dengan tempat kita bersolat. Sebab Nabi, rumah Nabi besar mana? Kecil je. Ini kita duduk tingkat atas, turun bawah, buka pintu. Batal dah sembahyang tu. Tak boleh. Tak kat tepi kita. Allah. Okey, jadi sampai di situ dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.